Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Mahani binti Syekh Ismail, pensyarah daripada Kolej Komuniti Pasir Gudang. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada International Conference on Social Science and Humanities kerana memberi saya peluang ini untuk saya berkongsi hasil kajian saya yang bertajuk Pengucapan Awam di kalangan pelajar sijil pengoperasian perniagaan Kolej Komuniti di Johor. Saya pergi dulu kepada pengenalan. Apa yang kita maksudkan dengan pengucapan awam? Sebenarnya pengucapan awam adalah berucap di hadapan umum yang mana dia merupakan satu pengalaman yang amat menarik bagi setiap individu yang melalui pengalaman tersebut, sama ada secara formal ataupun secara tidak formal. Apa yang penting adalah kita perlu memahami bahawa kemahiran atau bakat pengucapan awam bukanlah sesuatu yang dilahirkan bersama seseorang. Sebaliknya, kemahiran dan bakat pengucapan awam itu perlu dipelajari, diasah dan dibentuk melalui proses pembelajaran dan juga melalui pengalaman. Kajian ini dilaksanakan adalah untuk melihat pengucapan awam di kalangan pelajar sijil pengoperasian perniagaan Kolej Komuniti Johor. Maklumat kajian yang dijalankan, untuk pengetahuan semua, responden kajian di Kolej Komuniti Johor terdiri daripada 115 orang pelajar, iaitu 64 orang pelajar adalah daripada pelajar sijil pengoperasian perniagaan Kolej Komuniti Pasir Gudang, 27 orang adalah pelajar sijil pengoperasian perniagaan daripada Kolej Komuniti Bandar Penawar, dan selebihnya 23 orang adalah pelajar sijil pengoperasian perniagaan daripada Kolej Komuniti Ledang. Bagi penyataan masalah pula, golongan sasaran yang dipilih oleh pengkaji adalah terdiri daripada pelajar IPTA, iaitu pelajar Kolej Komuniti Pasir Gudang, Kolej Komuniti Bandar Penawar dan Kolej Komuniti Ledang di Johor, yang mana mereka ini kurang persediaan, kemahiran dan keyakinan di dalam pengucapan awam. Ini dapat dilihat daripada hasil pemerhatian dan juga temubual daripada sesi pembelajaran dan pengajaran serta amali yang dijalankan bersama para pelajar. Pelajar kebanyakannya berasa takut, gementar dan gemuruh apabila ditugaskan oleh pensyarah untuk membuat pembentangan secara individu ataupun berkumpulan di hadapan rakan sekelas mereka. Objektif kajian ini dijalankan adalah yang pertama, untuk mengenal pasti tahap pengucapan awam di kalangan pelajar sijil pengoperasian perniagaan di Kolej Komuniti Pasir Gudang, Kolej Komuniti Bandar Penawar, Kolej Komuniti Ledang di Johor dalam aspek persediaan, kemahiran dan juga keyakinan. Selain daripada itu, antara objektif kajian yang lain adalah untuk membantu pelajar mengetahui potensi diri dalam pengucapan awam serta membantu pelajar-pelajar lebih bersedia dalam bermotivasi di alam pekerjaan pada masa akan datang. Selain daripada itu, kajian juga dilaksanakan untuk menentukan skor min persediaan, kemahiran, keyakinan pelajar-pelajar dalam pengucapan awam, dan yang terakhir adalah untuk menentukan sama ada terdapat perbezaan yang signifikan secara statistik skor min persediaan, kemahiran dan keyakinan berdasarkan jantina pelajar yang dikaji. Persoalan kajian yang pertama adalah berapakah skor min persediaan, kemahiran dan keyakinan pelajar-pelajar dalam pengucapan awam. Yang kedua adalah adakah terdapat perbezaan yang signifikan secara statistik skor min persediaan, kemahiran dan keyakinan berdasarkan jantina pelajar yang dikaji. Metodologi kajian pula adalah di mana pengkaji telah menentukan populasi sasaran dan juga populasi boleh akses. Populasi bagi kajian yang dijalankan adalah pelajar Kolej Komuniti di Malaysia, manakala populasi sasaran pula adalah pelajar Kolej Komuniti Johor, dan populasi boleh akses adalah pelajar sijil pengoperasian perniagaan ataupun SPP Kolej Komuniti Pasir Gudang, Kolej Komuniti Bandar Penawar dan Kolej Komuniti Ledang. Populasi boleh akses ini adalah digunakan oleh pengkaji sebagai sampel untuk mewakili populasi. Seterusnya saya pergi kepada instrumen kajian dan kaedah penganalisian data. Dalam kajian ini, instrumen yang digunakan untuk mengumpul data adalah menggunakan borang soal selidik. Ada 4 bahagian dalam borang soal selidik ini, iaitu bahagian A, demografi, B, persediaan, C, kemahiran, D, keyakinan. Kesemua data yang dikumpul dianalisa dengan menggunakan SPSS version 23. Penganalisaan data ini dibuat dengan cara mencari nilai mean, peratusan, analisis one way ANOVA dan juga alpha Cronbach.
Setelah data dikaji, ini adalah dapatan kajian bagi bahagian A iaitu demografi. Latar belakang responden ini dilihat dari segi jantina, bangsa, institusi pengajian, pengalaman dan juga penyertaan pelajar dalam bengkel, aktiviti, seminar atau latihan dalam pengucapan awam. Data-data ini semua diberikan di dalam bentuk peratusan seperti yang dipaparkan. Seterusnya kita lihat pula dapatan kajian berkenaan dengan analisis skor min responden bagi persediaan. Jika dilihat, skor purata min bagi persediaan adalah tinggi iaitu 3.67. Seterusnya adalah analisis skor min responden bagi kemahiran. Jika dilihat, skor purata min bagi kemahiran adalah berada pada tahap yang sederhana iaitu 3.39. Manakala analisis skor min responden bagi keyakinan pula adalah skor purata minnya adalah sebanyak 3.12, juga berada di tahap yang sederhana. Secara keseluruhannya, analisis skor min responden bagi persediaan, kemahiran dan keyakinan seperti yang telah saya terangkan tadi, bagi persediaan, skor minnya adalah tinggi, bagi kemahiran dan keyakinan pula adalah berada pada tahap yang sederhana. Okey, seterusnya saya terangkan pula perbezaan signifikan skor min persediaan, kemahiran dan keyakinan pada pelajar berdasarkan jantina yang dikaji. Jika dilihat daripada ANOVA table ini, ketiga-tiga tidak menunjukkan perbezaan yang signifikan terhadap jantina yang dikaji. Ini kerana nilai skor min signifikannya adalah melebihi daripada 0.05. Seterusnya kita lihat pula perbincangan dan juga cadangan. Untuk item yang pertama iaitu persediaan, berdasarkan analisis skor purata min, ia berada pada tahap persetujuan yang tinggi, yang mana ia membawa maksud pelajar-pelajar mempunyai persediaan yang tinggi dalam pengucapan awam. Persediaan ini sebenarnya kita lihat daripada segi penyediaan slide, latihan yang berulang kali, penyediaan nota ringkas, penyertaan bengkel ataupun khusus oleh pelajar, dan mengkaji serta menonton video pengucapan awam di internet. Pada pendapat pengkaji, perkara ini perlu diteruskan oleh pelajar dalam memastikan mutu pengucapan awam semakin meningkat. Seterusnya bagi kemahiran, analisis skor purata min berada pada tahap persetujuan yang sederhana, yang mana ianya membawa maksud bahawa pelajar-pelajar mempunyai kemahiran sederhana dalam aspek pengucapan awam. Sebenarnya aspek kemahiran ini kita lihat juga dari segi eye contact, body contact, intonasi suara, penyampaian hujah dengan jelas dan bahasa yang digunakan mudah difahami oleh audiens. Skor purata min yang berada di tahap sederhana menunjukkan pelajar-pelajar ni perlu dilatih agar skill atau kemahiran dapat digilap dengan lebih baik lagi bagi menghasilkan persembahan pengucapan awam yang lebih mantap dan juga berkesan. Di sinilah pensyarah harus memainkan peranan dengan memberi tunjuk ajar, simulasi sebenar dan memberikan contoh-contoh pengucapan awam yang mempunyai skill atau kemahiran yang tinggi, baik dan juga menarik. Untuk keyakinan pula, analisis skor purata min berada pada tahap persetujuan sederhana yang membawa maksud pelajar-pelajar mempunyai keyakinan yang sederhana dalam pengucapan awam. Aspek keyakinan ini dilihat daripada segi keselesaan, kegembiraan, keyakinan diri, sama ada pelajar gementar ataupun tidak, dan pelajar berjaya mengawal keseluruhan pengucapan awam itu. Skor purata min yang sederhana ini memberi gambaran bahawa pelajar ni perlu dimotivasikan, diberi bimbingan, sokongan dan semangat agar mereka dapat melaksanakan pengucapan awam dengan lebih baik dan berkesan. Ini kerana aspek keyakinan akan datang dengan sendirinya sekiranya persediaan dan kemahiran pelajar berada pada tahap yang tinggi. Yang terakhir adalah berkaitan dengan sama ada terdapat perbezaan signifikan secara statistik skor min persediaan, kemahiran dan keyakinan pelajar sijil pengupasan perniagaan, Kolej Komuniti Pasir Gudang, Bandar Penawar, Kolej Komuniti Ledang yang dikaji berdasarkan jantina. Seperti yang telah dijelaskan, hasil analisis one way ANOVA yang diperolehi didapati tiada kaitan jantina yang dikaji dengan persediaan, kemahiran dan keyakinan pelajar.
Secara keseluruhannya, pengucapan awam di kalangan pelajar-pelajar sijil pengoperasian perniagaan Kolej Komuniti Johor berada pada tahap tinggi bagi persediaan, manakala tahap sederhana bagi kemahiran dan juga keyakinan. Pengkaji telah membincangkan dan memberi pandangan serta cadangan bagi penambahbaikan dalam aktiviti pengucapan awam. Diharapkan cadangan penambahbaikan yang diberi dapat meningkatkan kualiti pengucapan awam dalam melahirkan pelajar-pelajar yang lebih berketerampilan, berkarisma dan juga berkeyakinan. Selain daripada itu, pengkaji juga berharap kajian ini dapat dijadikan sebagai platform oleh pengkaji-pengkaji lain dalam melaksanakan kajian-kajian susulan di masa akan datang. Hasil kajian ini juga akan dikongsikan bersama kolej-kolej yang terlibat. Sekian sahaja perkongsian daripada saya berkenaan dengan kajian yang telah dijalankan. Diharapkan ia dapat memberi sedikit sebanyak input, ilmu dan juga sebagai rujukan kepada semua. Terima kasih.